Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu dhanbi fa'fini fa innahu la yahsunuka illa ta'ala. Subhanallah, 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 astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu dhanbi illa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Sidang jemaahnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ala kulli nikmah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ni, dari sekecil-kecilnya hinggalah sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, percubaan suara dulu, testing 1 2, subhanallah subhanallah. Audio clear, visual clear. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah. Bantu sebarkan dulu. Alhamdulillah. Jadi pagi ni saya bersiaran awal sedikit, dan lokasi siaran saya berada di mobile dalam kereta, sebab tak sempat nak sampai dekat tempat yang biasa kita live tu di Naik Alam. Saya daripada kuliah subuh tadi, daripada UK Bistari Ampang. UK Bistari Alhamdulillah. Semua clear alhamdulillah, dan semua clear. Maksudnya semua yang menonton ni clear. Suasana hatinya, bagaimana suasana, semua okey. Alhamdulillah, insya-Allah. Saya bersiaran di mana? Saya bersiaran di mana-mana. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Seperti yang mana telah kita rangkakan, yang kita dah cadangkan, iaitu insya-Allah setiap minggu, yakni Sabtu Ahad. InsyaAllah Sabtu dan Ahad, tengoklah kalau tiada apa arah melintang, kita adakan sesi pagi. Biasa lokasi sesi pagi fitness kolbu ni, kita akan berada di track ataupun di tempat yang di suasana alam lah, tak ada beralam. Cuma pagi ni saya berada dalam keadaan begini sebab kita nak shoot dengan masa, takut terlewat nanti. Sebab lepas ni saya ada program lain pula, insyaAllah. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT, insyaAllah tajuk pada pagi ni kita nak sentuh dalam siaran ataupun tajuk kita dalam yang besar adalah fitness kolbu. Fitness kolbu, fitness kolbu. Orang semua sedia maklum tentang fitness. Ini kecerdasan, kecergasan. Baik, jadi sedang jemaah mata Allah SWT, kenapa kita kena tekankan kolbu? Kenapa kolbu? Hati, jiwa. Kerana yang pertama, inilah yang ditekankan oleh agama. Al-Quran menekankan tentang pembangunan jiwa, rohani, yang dinamakan kolbu. Dan Nabi SAW menekankan tentang perkara ini. Seperti dalam hadis Nabi SAW pada Nu'man bin Bashir, qala Rasul, ala inna fi jasadi mudghah, fa iza salahat salahat jasada kullu, fa iza fasadat fasada jasada kullu, ala wahya qalbi. Dalam diri kita ni, kata Nabi SAW, ada seketul daging. Kalau baik daging ni, baiklah semuanya. Kalau buruk daging ni, buruklah semuanya. Ala wahya qalbi. Itulah dia qalbi, hati. Hati, jiwa, itulah tidak lain daripadanya. Semua dalam konteks perkataan kalimah saja.
Adapun hati inilah tempat yang mana terletaknya seluruh kekuatan dan boleh jadi terletaknya seluruh keburukan. Ni kita nak bincangkan pada pagi yang penuh barakah ni, yang mana jangan cuba untuk menafikan perkara ini. Jangan ingat amalan yang kita lakukan itu sudah cukup untuk menguatkan hati. Ada yang kadang-kadang jumpa, bertanya dengan saya, inbox, amalan dia buat banyak tapi tidak memberi kesan kepada hati dia. Why? Di sinilah kita nak tekankan tajuk pada pagi ni, gangguan kolbu, gangguan hati ni. Sebab kadang-kadang kita beramal tapi kita tak buang gangguan itu. Dia macam mana? Sebagai contoh ya, kita nak halau anjing, tetapi pada tangan kita halau dengan tulang. Itu bukan halau namanya, itu makin memanggil anjing. Kita nak halau lalat, kita halau lalat dengan perbuatan tangan kita, tetapi kita tidak membuang perkara yang mendatangkan lalat itu, yakni bau busuk ataupun tempat yang kotor. Nampak? Jadi kita nak keluar daripada gangguan, kita nak kuat hati. Ramai kata, saya nak kuat hati Ustaz, saya nak berubah, saya nak berazam, saya nak jadi lebih baik. Perkara untuk mendorong kita jadi baik itu adalah bukan sekadar amalan perbuatan, tetapi itulah amalan yang bangun dari hati yang penuh dengan kesedaran. Jadi perkara pertama yang kita kena tekankan di sini adalah minggu lepas kita dah sentuh tentang nak menguatkan hati. Kita buat merajaah sikit. Menguatkan hati, banyak topik menguatkan hati ni. Cuma kita highlightkan dalam perbincangan minggu lepas dalam Fitness Kobu siri kedua tu. Kalau sidang jemaah mata Allah SWT duk ingat lagi apa perbincangan kita tu, kita membincangkan tentang hati nak kuat ni satu je, jangan komplain. Sebab apa hati tidak boleh komplain? Sebab apabila kita melihat sesuatu kejadian, itu bukan lihat dengan mata kepala, tapi lihat dengan mata hati. Mata kepala akan melihat benda, mata hati melihat ciptaannya. Baik dan buruk dalam kejadian itu ada hikmahnya. Jadi perkara pertama yang nak ditahan itu adalah dengan melihat dengan mata hati. Bila lihat dengan mata hati, kita tidak akan keluarkan komplain, rungutan. Tak boleh. Jadi dia akan jadi pelik sikit. Dia begini, orang kata, habis takkan tak boleh nak komplain Ustaz, rungut sikit pun tak boleh, biasalah manusia. Nampak? Kalau dia kata biasalah manusia, adatlah, ini akan masuk pada gangguan ni. Inilah yang akan masuk pada gangguan nanti. Sebab kita tidak pergi kepada perbahasan hati yang sebenar. Hati ni perbahasan dia satu je, Al-Haq. Perbahasan tentang hati satu je, kebenaran. Dan kebenaran perbahasan tentang siapa? Allah. Surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran daripada Allah SWT. Baik, sekuat mana, sejauh mana hati ini mendekatkan kita, menghayati, mengkaji. Sebab tu kalau kita lihat dalil ketika wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW itu adalah Iqra', bacalah. Tapi yang kita faham, bacalah itu dengan pandangan mata kepala. Bacalah dengan mata, bukan mata kepala semata-mata. Seruan Iqra' itu adalah bacaan hati. Sebab Iqra' bismi Rabb, bacalah dengan nama Rabb Tuhanmu. Nah, di sini merujuk kepada bacaan yang menjurus kepada nama Allah, yakni melihat dengan Allah. Sebab kita, sifat kita buta. Dalam perbincangan saya cerita sebelum ni, ada satu kuliah tu, ataupun saya pernah dah share dekat wall saya tulis, apa-apa yang kita tidak kaitkan dengan Allah, batil. Itu dia. Contoh, kita melihat hari ni hari kerana kekuasaan Allah yang memberikan kita boleh melihat, bukan penglihatan kita sendiri. Sebab tu dalam konteks mengenal ini, sifat kekuasaan Allah itu ada diterjemahkan pada makhluk, tetapi sifat makhluk tidak ada pada Khalik. Contoh, sifat makhluk melihat. Tapi adakah sifat makhluk itu sekarang? Tidak. Sifat makhluk ni boleh jadi buta, boleh jadi rosak, boleh jadi terbatas, boleh jadi hilang. Ini sifat makhluk. Sifat makhluk ni tidak boleh ada pada Khalik.
Tetapi sifat Khaliq, yakni kepunyaan Allah Ta'ala tu basir, yakni yang maha melihat, itu diterjemahkan pada makhluknya, yakni manusia. Boleh melihat, tapi bukan kerana mata yang melihat. Boleh melihat kerana sifat Allah Ta'ala yang memberikan kita mampu melihat. Jadi sifat makhluk tidak boleh ada pada Khaliq. Apa kita? Kita pun ada mata, biji mata. Kita boleh melihat ni dengan biji mata ni, dengan ada bentuk. Yang ini tidak boleh letak pada Khaliq. Laisa kamitslihi syai'. Tetapi sifat kekuasaan Allah boleh ada pada makhluk. Contoh melihat. Okey, baik. Jadi melihat dengan Allah. Tu dia nak kuatkan hati ni. Kalau tidak dia melihat dengan diri yang binasa ni. Lihat dengan diri yang binasa, buta. Sebab manusia tidak mampu melihat. Manusia ni dia tidak mampu melihat sebenarnya. Apatah lagi nak melihat kebaikan. Tu dia. Manusia tidak mampu melihat. Wallahi, buta. Allah kata dalam surah Al-A'raf 179. Laqad zaratna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Akan dipenuhkan neraka Jahannam itu dengan kalangan manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati. Kerana apa? Salah satu faktornya, ada hati tidak mampu memahami. Konteks hati ni melihat dalam konteks memahami akan asbab kejadian. Tidak ada jadinya sesuatu perkara itu sia-sia. Mesti ada sebab. Bila jadi datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan sebarang-barang kita mengatakan yang buruk-buruk. Tidak boleh. Even Nabi SAW menunjukkan akhlak yang begitu hebat. Imam makanan pun Nabi tak komplain. Nabi tak komen. Masam ke, tawa ke. Kita kadang-kadang cepat komen. Hati kita lemah kerana kita ni tidak dididik untuk absorb, menerima. Hati kita ni lemah kerana kita banyak untuk mempersoal, menyoal, malah kadang-kadang menyalahkan. Ni yang jadi problem. Jadi pertama nak kuatkan hati itu mesti dengan jangan banyak komplain. Tiada istilah atau bahasa mudah merungut. Rungutan tiada dalam agama sebenarnya. Islam, Al-Quran tidak mengajar kita merungut. Islam mengajar kita untuk acceptance, menerima. Sebab apa? Nak terima macam mana, Ustaz? Terima dengan kefahaman yang dibina dengan iman. Kalau nak difahamkan dengan akal, dengan mata kepala, kita dah bincang tadi, mata kepala itu melihat benda saja. Dia akan melihat benda-benda yang tak mampu dijangkau oleh mata kepala ni. Itu kena faham yang pertama. Baik. Yang mengganggu penglihatan hati ni, ataupun yang mengganggu hati, yang mengganggu kalbu, itu adalah dua perkara. Banyak cerita dah, tapi saya simpulkan dua perkara. Dua perkara ini akan mengganggu hati daripada melihat kebenaran. Yang pertama, itu adalah kebendaan. Yang kedua, itulah perasaan. Kebendaan, perasaan. Dua isu ini, dua perkara ini, dua topik ini adalah perkara yang akan mengganggu kita untuk melihat ataupun mengganggu hati. Sebab tu dalam perbahasan hati ni, dia kena berhati-hati. Jangan duk main cerita dia sedap rasa, tak. Bab hati ni kena berhati-hati. Silap hari bulan kita tak cerita tentang hati, kita cerita tentang perasaan. Sebab perasaan dia ada kaitan dengan hati. Dia nampak sama tapi tidak serupa. Contoh, nampak sama, tampak serupa tapi tidak sama. Macam itulah. Nampak serupa tapi tidak sama. Contoh, perasaan sayang dengan rasa sayang, dua benda berbeza. Nampak? Perasaan sayang dengan rasa sayang, dua perkara berbeza. Take note dulu kat sini. Nampak? Pertama, perasaan. Bila kata perasaan, itu berkait dengan apa? Emosi. Ataupun dalam konteks yang lebih senang nak faham, nafsu.
Baik, nafsu ni, apakah yang mendorong nafsu ni? Kebendaan. Inilah hadis Nabi SAW. Nabi SAW mafhum hadis, Innallah hala yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat suwarikum wa amwalikum. Ini kaitkan tentang yang mengganggu nanti. Gangguan hati ni. Suwarikum wa amwalikum, yakni rupa dan harta. Dua ini akan mengganggu hati, yang menyebabkan hati kita ni tidak fokus kepada tujuan. Yang mana hati akan terkait dengan kebendaan, yang ni harta, dan rupa ni perasaan. Rupa ni dia melibatkan perasaan, emosi. Kan orang perempuan kan suka make up sebab apa? Dia nak perasan cantik. Dia nak perasan cantik. Orang lelaki pun sama, jaga penampilan, jaga rupa. Sebab apa? Dia nak perasan macho. Supaya dengan perasan-perasan tu boleh memainkan perasaan wanita-wanita, contoh. Ataupun orang wanita dengan cantik-cantik ini, dia nak mainkan perasaan orang lelaki-lelaki. Nampak? Baik, bila perasaan letak di depan, bila kebendaan berada di depan, maka bermulalah gangguan hati. Boleh sebenarnya Muhammad Allah SWT? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebenarnya Muhammad Allah SWT, apa komen tak naik ni boleh kot. Subhanallah. Baik. Jadi makna ni sebenarnya mata Allah SWT. Dalam siri ketiga ni kita kena fokus pada gangguan ni. Kita komplain tadi. Kenapa boleh jadi komplain? Kenapa kita jadi rungut? Sedangkan nak kuat hati, jangan merungut. Jangan merungut. Okey, baik. Apakah faktor yang menyebabkan kita merungut? Dua perkara tadi. Rupa, harta. Emosi dan keadaan. Kebendaan dan keadaan. Ini yang akan menyebabkan kita selalu komplain. Contoh, emosi terganggu, perasaan. Bila perasaan terganggu, maka cepatlah dia komplain. Atau dia tukar komplain dengan puja. Puji atau keji. Tu dia. Puji makhluk atau keji makhluk. Kalau dia dapat seronok tu, dia akan puji, beria-ria puji. Yalah, hebat. Tapi kalau dia tak dapat apa yang dia nak, kebendaan tadi, dia akan keji, cukup-cukup dia keji. Ni hati-hati. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, sidang penonton yang dimuliakan pada pagi yang penuh barakah ni. Baik, dan siri ketiga ini kita tekankan iman. Ni peranan iman. Peranan hati iman adalah untuk menundukkan perasaan tadi, menundukkan keadaan tadi. Maka yang pertama yang kita kena tengok di sini, hati ni dibina benar-benar untuk mengharapkan ridha Allah. Hati ni benar-benar untuk menerima segala tanggungjawab dan nak menzahirkan segala tuntutan. Contoh, dalam hati, wa nafsi wa ma sawaha, Allah demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah bagi kasih sayang, Allah bagi kekayaan, Allah bagi kekuatan. Dalam jiwa ni Allah dah letakkan wadah yang cukup hebat. Itu jiwa qalbul mukminin, hati orang-orang yang beriman. Baik. Hati ni dia tidak mahu dengar cerita tentang perasaan. Contoh, kasih sayang yang dimain-mainkan dengan perasaan, emosi. Bagaimana kasih sayang dimainkan dengan emosi? Contoh, kasih sayang yang dimainkan dengan kata-kata yang melalaikan. Awaklah begini, awaklah begitu, awak ibarat bulan, bintang, purnama, pujangga. Dia bermain madah kata-kata bual bicara dia. Kata-kata dia itu nak membuatkan contoh, dia nak convince hati ni. Sedangkan hati tidak perlukan kata-kata tadi. Hati ni cukup dengan kata-kata yang menjanjikan apa pulangan yang dia sepatut dapat. Yang ni apa? Ridha Allah. Janji Allah apa? Itu yang menguatkan hati. Contoh, dia dah ada kasih sayang.
kasih sayang ini dengan hati, dia kena zahirkan untuk ketaatan. Dengan hati, dia kena zahirkan, dia kena tajalli. Bahasa pengajian dia tajalli, menzahirkan kasih sayang kepada, katalah, kepada isteri atau kepada suami, tanpa mengharapkan kata-kata cinta, kata-kata pujangga, kata-kata bulan dan bintang turun. Tak perlu. Dia tak ada bermadah-madah sangat. Sebab contoh Nabi SAW, tengok dalam hadis, straightforward. Nabi SAW hadis mana ada pujangga-pujangga sangat, tak ada, straightforward. Sebagai contoh, falyakul khair aw liyasmut, berkata baik atau diam. Nampak clear Nabi. Nabi tak ada bermain kata-kata, tak ada. Kata-kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, permudahkan jangan susahkan, clear. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya. Kan clear tu. Al-mu'minun kal bunya. Orang mukmin itu ibarat binaan. Nampak? Clear. Dalam Quran lagi clear. Allah kata, contoh dalam surah Al-A'raf tadi 129, yang mana qulubul la yafqahuna biha, ada hati tak nak faham. Lepas tu azanu la yasma'una biha, ada telinga tak mau mendengar. No, straightforward Allah kata. Kemudian ada mata la yubsiruna biha, tak nak melihat. Allah kata apa? Ulaikal an'am, mereka ni ibarat binatang. Kan? Balhum adal, bahkan lebih sesat. Nampak? Dalam konteks perbahasan hati ni, katanya jelas, tegas dan tidak bercampur aduk dengan pujangga-pujangga yang melirit-lirit kadang-kadang tu. Kadang bermain perasaan, nak pujuk isteri lah, berkata macam-macam. Itu belum dimasukkan dengan keadaan lagi. Contoh, dengan kata-kata tadi disusun dengan keadaan. Awaklah bidadari yang ada di sanubari. Awaklah satu-satunya wanita yang berjaya. Dia main kata. Bila main kata ni, hati akan terganggu. Hati tidak akan ikhlas. Hati tidak akan jelas. Hati tidak akan puas. Kerana apa? Kerana perasaan tadi telah mendominasi. Perasaan kasih sayang yang dominan. Bukan rasa kasih sayang. Rasa ni datang dengan kebenaran. Ini perasaan itu yang override dia. Perasaan dia yang mengungguli rumah tangga itu. Sikit-sikit je, awak ni, saya tak jumpa lagi, abang tak jumpa lagi lah yang baik macam awak ni. Yang nampak? Dia main lisan, berbuai-buai lah kawan tu. Ini gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan hati yang mana sepatutnya hati ni patutnya dikaitkan balik dengan kebenaran. Contoh, melakukan ketaatan untuk menyayangi suami dengan kasih sayang Allah, mengharapkan syurga Allah. Dah. Kalau suami tu diam, tak cakap apa-apa, dia ustaz, kita ni orang perempuan ada perasaan, nampak? Perasaan ambil alih. Masih lagi bermain dengan keadaan dan perasaan. Selagi mana keadaan dan perasaan masih lagi menjadi topik ataupun perkara yang dijadikan perbincangan yang utama, maka hati terganggu. Ingat, dalam perbahasan bab hati, mana-mana yang hati terganggu termasuk dalam hati yang sakit. Qalbun marid, hati yang sakit, kata ulama. Terganggu dia dengan keadaan, terganggu dia dengan perasaan. Itu dia panggil hati dan perasaan. Dan sebahagian manusia, dia beranggapan ketika dia sebut tentang perasaan, itulah tentang hati. Salah. Perasaan-perasaan lah. Perasaan tu mungkin terkait dengan keadaan dia. Contoh, perasaan dia sedih. Kerana apa perasaan sedih? Kerana susah. Kalau hati sedih, bukan kerana susah. Hati sedih kerana dosa. Nampak tak? Tak, sidang jemaah mata Allah SWT. Berbeza. Berbeza. Hati sedih dengan perasaan sedih, dua perkara berbeza. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hati sedih dengan perasaan sedih. Kalau perasaan ni nafsu, perasaan sedih kemungkinan kerana susah.
Tapi biasanya manusia ni digunakan satu kalimah, hati saya sedih. Kita tengok dulu punca ni apa. Apa punca kesedihan? Sebab tu kadang-kadang saya akan tanya punca kesedihan. Sedih sebab apa ni? Sedih sebab apa? Sebab dosa, Ustaz. Dah, kalau sedih sebab dosa, minta taubat lah, minta ampun lah. Sedih sebab dosa, minta ampun. Minta ampun, menangis kerana dosa, bermunajat kepada Allah, hati akan kuat. Dia tidak akan jadi lemah. Tapi kalau menangis sebab apa ni? Saya tidak dipandang, Ustaz. Saya dipinggirkan. Saya ibarat melukut di tepi gantang. Saya ibarat apa? Pungguk merindukan bulan. Allah. Bahasa kita. Letih kita nak melayan dengan pujangga-pujangga yang tiada asas di jiwa ni. Sebab tu bahasa-bahasa iman jelas, tegas, tepat. Singkat, tepat, jelas. Dia tak ada nak main perasaan. Hukum jelas. Halal, haram. Halal, haram. Wa bainahuma, kata Nabi, syubhah, tinggalkan. Kan clear. Perasaan ni sekadar dorongan saja. Dia bukannya nak jadikan isu. Kebanyakan ini menjadikan isu perasaan itu. Sedih saya kerana saya ini, saya wanita. Wanita ni perlu. Mula dia mainkan sentimen wanita. Sentimen wanita dipermainkan, malah menjadikan sebagai indikator. Kita wanita. Habis kalau wanita, dia mainkan perasaan. Sebab tu ramai yang berperasaan dan perasan. Ni gangguan hati. Jadi jangan ikutkan perasaan itu. Contoh, dia sedih sebab susah. Jangan ikutkan kesedihan susah itu. Macam mana, Ustaz? Macam mana tak nak ikutkan kesedihan susah, sedangkan susah ni boleh buat saya sedih? Isilah hati dengan iman. Belajarlah susah tu kenapa. Dan susah itu apa? Rupanya susah itu adalah sunnatullah, adat yang Allah jadikan untuk menguji sama ada kita ni dekat dengan Allah atau tidak. Nah, khalas. Bila dah tahu tujuan ujian susah, maka jangan sedih lagi. Stop. Ustaz, saya terasa ibarat seperti tidak wujud lagi di dunia ini. Kenapa? Ada suami tapi suami tidak melayan saya dengan baik. Nah, itu perasaan disebabkan keadaan. Berbaloi ke nak menangis sebab kebendaan tu? Sedangkan sekiranya dia jawab ataupun dia hadapi keadaan tadi, suami atau perasaan tadi, dengan iman di hati, yang mana menjanjikan, meyakini bahawa ada syurga yang sedang menanti, maka subhanallah, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Melainkan kita nak juga keadaan tu, nak juga perasaan itu dibelai-belai. Yelah, kau boleh, yelah, bagilah kata-kata indah sikit. Bagilah, yelah, habis kita. Sebab tu lemahnya hati ni apabila tidak dibangunkan dengan perbahasan hati hakikat. Rupanya kita sibuk bagi makan daripada nafsu, perasaan tadi. Nafsu tu. Malah kita sibuk mempertahankan keadaan tadi. Saya susah, Ustaz. Dia ulang lagi, saya susah. Macam mana saya nak? Saya dapat suami yang begini, macam mana saya nak? Mula dia highlightkan kebendaan tadi. Dia highlightkan keadaan tadi. Sepatutnya dah susah-susahlah. Ada, terima kesusahan. Atasinya dengan keimanan. Atasinya dengan cabaran yang mana kita yakin dengan pertolongan Allah. Hati itu gangguan. Jadi kita dah tahu dah, hati kita ni akan terganggu kerana apa. Jadi ketepikan gangguan itu dengan ilmu yang benar, dengan iman yang mantap, iman yang jelas. Allah uji dengan kesusahan, jawab dengan iman. Biar iman yang jawab susah itu, jangan perasaan. Kalau perasaan jawab, dia akan melirit-lirit nanti. Yelah, kita ni siapalah. Yelah, saya ni belajar tak tinggi. Yelah, nampak? Dia mula nak kaitkan dengan keadaan dia lah. Belajar tak tinggi lah, tak ada dapat job bagus lah. Ni katalah dia susah nak berniaga. Saya ni berniaga kecil-kecil je, Ustaz. Yelah, siapalah macam saya ni layak ke nak rasa lah orang tu hebat-hebat. Yelah, nampak tak? Bila dia bermain dengan perasaan dan keadaan, maka hati tu akan lebih rumit. Nanti dia panggil makan hati tu. Nampak? Ada orang dia tak suka, dia nak cari juga dengan perasaan. Kata-kata yang boleh bermainkan perasaan. Sebab itu,
amalan ini, dia boleh beramal tapi hati tidak selesai, maka dia beramal kerana ikut perasaan dia lah. Contoh, dia beramal kerana sedih. Jadi saya sedih Ustaz, saya nak cari amalan yang boleh menghilangkan kesedihan saya. Boleh. Tapi dia nak sekadar dia beramal sebab sedih, maka hilanglah sedih dia kerana beramal tadi, bukan dia kenal Allah. Sebab tu ada orang begitu yakin, saya amal zikir ni Ustaz, saya amal zikir tu hati saya tenang. Hati tenang ke perasaan kamu dah dialihkan dengan amalan itu. Tapi bila datang balik ujian tadi, mula datang balik. Mana belum selesai lah berarti. Nampak? Contoh, dalam suami isteri, bab rumah tangga. Dia tak mau dengar bab kahwin ni, maka dia sibukkan diri dia dengan mengaji lah. Dia sibukkan pergi usrah. Dia sibuk zikir. Dia macam kuat ni. Tiba-tiba jadi juga takdir kahwin lagi. Allah, meletup terus. Maknanya amalan dia tadi tidak merawat hati lah. Amalan dia sekadar ikut nafsu. Amalan ikut nafsu, ikut keadaan, ikut perasaan. Beramal sebab yelah suami dah tak pandang, jadi dah tak dapat dunia, baru dia beramal. Bayang tak? Bayangkan kalau suami tu sayang. Suami tu sayang betul, setia, sayang, nak ke beramal sungguh-sungguh dengan Allah? Jadi jangan beramal ikut keadaan dan perasaan. Jangan. Islam tak mengajar kita. Allah tidak mahu kita dipanggil bahasa dia bermuka-muka dengan Allah. Kalau bahasa mudahnya hipokrit. Hipokrit. Kita datang kepada Allah ni sebab ada nak sesuatu. Apa dia? Sebab sedih. Nak lari pada kesedihan supaya dapat kegembiraan. Dia gembira lah, tapi gembira yang tidak datang dari hati. Gembira yang hadir dari perasaan tadi. Dah seronok dah, lega lah. Tapi kalau datang lagi ujian itu, dia tak boleh nak hadapi lagi. Maka belum selesai lah masalah dia. Masalah belum selesai. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, ini sebenarnya apa ya? Biasa keluar komen ni. Ini tak keluar komen, wallahualam. Sebab tu saya terus di ceramah ni. Kok lah ada yang komen kan. Komen tak naik. Tak tahu apa kehennya. Saya pun tak tahu. Mungkin dah terlampau heavy komen dekat sebelum ni. Jadi Mark Zuckerberg dia limitkan komen. Tak ada komen. Okey. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya di sini, contoh dalam istilah COVID. COVID. Allah uji dengan COVID. Di peringkat awal, kita doa beria-ria kan. Tengah susah, tengah COVID, PKP, tak boleh keluar. Sebab apa? Doa ni, beria doa ni. Kenapa? Susah. Nak kerja payah. Jadi kena harap Allah lah. Tapi lepas hilang, dah makin berkurang, dah boleh PKPP, kita buat apa? Adakah kita berharap sungguh-sungguh lagi dengan Allah? Ini nama gangguan hati. Hati kita terganggu dengan keadaan. Hati kita terganggu dengan perasaan tadi. Perasaan sedih kita, terganggu, jadi kita takut sebab COVID nanti menghalang rezeki kita. Habis, ya Allah, aku takut, ya Allah. Kita beramal sebab keadaan tadi. Akhirnya ketika Allah angkat penyakit, kita dah kurang doa dah. Ini gangguan hati, menyebabkan amalan kita akan terganggu. Bila amalan terganggu, bermaksud apa? Bila amalan terganggu kerana gangguan hati, kita bimbang amalan kita tidak ikhlas. Sedangkan yang diterima amalan itu hanya yang ikhlas sahaja. Sebab itu sidang jemaah mata Allah SWT, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, adalah hambanya, kata beliau, sesiapa yang nak taat, nak menjadi hamba yang taat, bermaksud dia kena belajar bab niat dan selari dengan perbetulkan perbuatan. Macam kita bincang ni, bab niat. Bila kita bab hati ni, berbicara soal qalbu lah, rukun qalbi lah, bab niat. Bercerita tentang tujuan, bercerita tentang kehalusan, bercerita tentang penyucian. Nak bersihkan hati ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Allah.
Jadi alhamdulillah, bila kita faham teori ni, bila kita faham akan kedudukan ini, baru kita tahu sekarang ni kita berada di situasi yang mana. Dan saya tak boleh live lama. Saya akan cut pukul 5 minit lagi. Pukul 9.30 saya akan cut, sebab saya ada tempat lain untuk saya tuju. Sebab tu saya siaran dalam kereta ni. Okey, baik. Jadi kesimpulan untuk siri yang ketiga ni, kita recall balik. Pertama, kuatkan hati. Kuatkan hati itu dengan melihat segalanya dengan Allah, ciptaan Allah, maka jangan komplain. Baik, komplain juga ustaz. Sebab apa komplain? Sebab apa? Maka kita bincang ini hari, gangguan hati, gangguan kolbu. Jadi antaranya itu yang besar menyebabkan gangguan kolbu ini dua perkara: perasaan dan keadaan. Jadi hati kita ni elok-elok beramal kerana Allah, dia boleh berubah beramal sebab perasaan, beramal sebab keadaan. Ni hati-hati. Dan ini akan mengundang dosa. Bila dosa beramal sebab keadaan, beramal sebab kebendaan, maka dia akan mengundang dosa. Jadi tidak ikhlas, mungkin riak, mungkin syirik, Allahu a'lam. Kita bimbang hati ini tidak benar-benar menyerah pada Allah, maka dosa itu menyebabkan terganggunya lagi hati itu. Dan hati ni bila jadi terganggu, pertama gangguan, yang kedua dia akan jadi bebanan. Gangguan nanti siri yang keempat besok insya-Allah saya sempat. Sebab besok ada program juga ni. Tapi saya cuba luangkan waktu. Bebanan hati. Ni gangguan dua tadi. Bila kita ikutkan gangguan ini, kita tidak mengatasi gangguan tadi, maka dia akan bertukar menjadi bebanan. Bebanan ni asbab apa dia? Dosa. Bila kita ikutkan perasaan, sebab itu kadang-kadang ada setengah manusia ni, setengah manusia, mereka terbeban dengan perasaan. Dia panggil pendam perasaan. Dia lama pendam perasaan rasa sempit hati ni. Tengok, perasaan tadi menyebabkan hati dia sempit. Dia dah mula masuk tahapan yang ketiga, bebanan. Dan itu sebenarnya akan menyebabkan dosa. Dia akan menyebabkan kesan dosa. Mendam perasaan, itu panggil pendam perasaan tu. Dia makin terbeban, ganap, hancur. Itu sebab dosa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Fi qulubihim, dalam hati mereka ada penyakit. Ini tadi. Bila hati dibiarkan terkesan dengan perasaan, keadaan, maka hati ni itu jadi pendam perasaan, pendam hati tu. Besok kena luahkan lah. Bukan luahkan, dia kena selesaikan. Kalau luahkan jadilah mengamuk. Dah lama pendam ni. Jadi mengamuk lah. Bila mengamuk, maka akal hilang kewarasan. Iman tak ada dah. Iman pergi dah, melayang dah. Sebab sekiranya ada iman, dia tak jadi isu pendam perasaan. Iman, kalau dia ambil alih perbahasan itu, maka dia tak ada istilah pendam perasaan. Jadi bebanan pada hati akan berlaku bila perasaan tidak diselesaikan. Diikutkan perasaan. Dan keadaan itu dibiarkan. Contoh keadaan lalai, biar dia. Keadaan itu yang mungkaran, keadaan yang mengundang murka Allah, mungkar, dia biar je. Bila dia biarkan perkara itu tanpa ambil apa-apa action, maka dua perkara ini akan mengundang dosa. Ikutkan perasaan, ikutkan keadaan, bimbang-bimbang, dia akan bertukar jadi dosa. Bila jadi dosa ni yang membebankan hati. Bila hati dah terbeban dengan dosa, Allahu Akbar, itu azab yang diawalkan oleh Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat 10 tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Sebab tu jangan ada isu, jangan ada kes-kes perasaan, pendam perasaan, trauma, kes kecewa, jangan ada. Dia kena clear kan. Kena cari guru-guru yang mursyid,
Kena cari orang-orang yang arif dan alim untuk selesaikan perbahasan hati yang penuh dengan sangkaan buruk ni. Hati-hati. Sebab tu siapa-siapa yang duk nakkan apa panggil, nasihat lah, saya namakan nasihat. Saya akan tengok dia ada tak ada pendam perasaan, dia panggil trauma lah. Pendam perasaan ke, ataupun ada keadaan-keadaan yang mengganggu dia sebelum ni ke. Sebab kalau dalam perbahasan kata Imam Ghazali Ta'ala, ini perbahasan takhalli, pembersihan. Zikir ni, ingat Allah ni vitamin, penguat. Tetapi dia terjadi kuat bila masih ada bakteria, masih ada lagi penyakit-penyakit tadi, menyebabkan ubat tak jadi. Sebab tu jangan terkejut, kadang-kadang lagi dia beramal, lagi dia marah. Dia ni nampak dah berubah dah. Ni maksudnya tak selari lah. Syariat dah cantik, tudung dah cantik, yang buka aurat lagi lah. Siapa yang tidak ikut suruhan Allah, lagilah dia cepat pendam perasaan. Tak percaya, cuba tengok golongan-golongan yang dipanggil apa, LGBT ni, golongan yang Allah murka ni, yang tidak kenal laki ke perempuan, perempuan ke laki. Cuba tengok, mereka ni cepat touching. Sentuh sikit dia sentap, marah. Tak percaya ya aku ni perempuan, tak percaya ya. Padahal peduli lah, siapa nak percaya pun. Kutuk aku katanya. Dia cepat terkesan. Orang yang tak ikut syarak ni, nampak dia macam happy go lucky. Mereka ada orang yang cepat pendam perasaan, cepat sentap. Bahasa mudah sentap. Terguris perasaan, terguris. Sebab Allah dah buat dia pergi ke arah yang akan dilalaikan oleh perasaan tadi. Hati-hati. Betul, orang beriman, orang yang kuat, dia tidak akan terkesan dengan perasaan, cakaplah apa pun. Contoh, alah Ustaz Farid ni bukan betul pun, tak guna Ustaz ni. Ya, cakaplah ya. Dia ni bukan dia satu guni maki saya. Silalah. Orang beriman dia ajar untuk menerima tahan maki mungkin. Piramli dah ajar kan, tahan maki. Tahan maki dan tahan nak maki orang. Tak ada. Orang beriman tak ada ajar untuk, saya ni Ustaz tak pandai nak simpan-simpan ni. Kalau saya kata je, saya laserkan orang tu. Itu orang yang hati je lemah. Orang yang kuat ni dia boleh tahan lisan dia, dia tahan, dia tak cakap benda yang buruk, walaupun dia boleh cakap yang buruk. Itu ni orang yang hebat. Sebab tu ketika dia beramal balik tadi, tetapi tidak dibimbing hatinya dengan baik, maka orang akan jadi fitnah balik. Makin dia beramal, makin marah. Sebagai contoh mudah lah, tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT, tengok orang yang kena sampuk. Orang yang kena sampuk, kalau dalam badan dia ada jin, ada saka ke, ada gangguan-gangguan, di saat perawat-perawat ni, pengamal-pengamal perubatan melakukan ruqyah, baca-baca ayat Quran, padahal baca ayat Quran kan bagus, tetapi apabila kena dekat orang yang sakit, dia akan memberontak dan meronta. Tu datang tu keluar mengacau lah, apalah. Tu maksud dia. Sama juga bagi yang tak ada gangguan. Saya tak ada gangguan saka Ustaz, saya clean. Memanglah clean, tapi perangai degil ada. Degil, kerah kepala, tunjuk hebat, bongkak, takabur. Sama, teruk juga. Sama 2 kali 5 dengan saka tadi. Orang beramal, pergi masjid ulang-alik, apatah lagi yang tak pergi. Baca Quran, apatah lagi yang tak baca. Tutup aurat, apatah lagi yang tak tutup aurat. Orang macam ni bom jangka. Try tengok, usik benda yang dia tak suka, tengok dia keluar. Tak percaya tengok, dia punya mulut, ya Rabbi. Sebab tu Allah uji, nak tengok apa dalam hati. Allah uji nak tengok apa dalam hati. Kalau dalam hatinya ada Allah, keluarnya indah-indah, sabar, senyum. Dia tak ada pendam. Tadi istilah pendam-pendam, tak ada. Dalam Islam tak ada istilah pendam-pendam ni. Sebab kita nak jumpa Allah, mana boleh main pendam-pendam. Main boleh malah lebih jauh daripada dendam. Mana boleh. Sebab itu kena bersihkan. Kena jangan komplain. Dan kita kena atasi gangguan tadi. Jangan ikutkan perasaan, jangan ikutkan keadaan. Baik, jadi sedang jemaah mata Allah SWT, khair. Saya kena berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah lepas ni kita sambung lagi. Malam ni tak ada kuliah.
Malam ni kita tak ada kuliah sebab saya ada dinilai. Saya malam ada kuliah maghrib dinilai. Di mana entah tempat dia dinilai lah. Jika diizin Allah, saya akan buat live maghrib. Jika diizin Allah, tengok sahabat kita tu ada yang nak datang tadi, nak buat live, insya-Allah. Apa pun kita akan jumpa insya-Allah pada siri yang akan datang. Besok pagi mungkin ada, tapi apa pun saya akan bagi tahu. Sebab besok pun saya ada travel ke satu tempat lain, insya-Allah. Apa pun on notification, like and share, ready untuk bersedia dapat perkongsian-perkongsian yang melibatkan tentang kehidupan, hakikat kehidupan ni. Dan saya seru pada semua yang menonton, insya-Allah mudah-mudahan siapa yang mengikut pengajar hakikat kehidupan ni dengan hati yang benar, yang ikhlas nak berubah, mudah-mudahan Allah bantu untuk ubah diri kita ini menjadi tahapan manusia yang lebih baik daripada Islam, jadi orang yang mukmin. Daripada orang mukmin jadi orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin ni maka bertemulah dengan Allah SWT. Ya? Orang yang mukmin, mukhlasin, orang yang ikhlas, dia akan jadi orang yang muttaqin. Jadi insya-Allah saya doakan semua yang menonton pada pagi ni, yang meluangkan masa bersama dengan saya di waktu duha ni, Allah limpah ruahkan rezeki. Rezeki ilmu, rezeki amal, rezeki pahala, rezeki seluruhnya ghairi hisab. Ghairi hisab, tanpa hisab, insya-Allah. Dan yang menonton semua ni insya-Allah dipilih oleh Allah SWT untuk istiqamah dalam kebaikan dan dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf, lagi sekali saya tak nampak komen kat bawah ni, komen hilang. Jadi saya tak tahu nak sentuh apa. Saya biar dia, sebab tu tak ada saya nak respon. Saya tak ada respon siapa-siapa pun sebab tak ada komen. Bukannya dia naik separuh je, dia tak naik penuh. Tak apalah. Mudah-mudahan mesej apa yang saya nak sampaikan pada pagi ni sampai pada matlamat dan tujuan penyampaiannya, insya-Allah. Cukup setakat tu. Mohon maaf lagi sekali terkasar kata, terkurang bicara atas perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang boleh menyempurnakan perbahasan kita ni, insya-Allah. Jadi kita temu lagi pada siri yang seterusnya besok, insya-Allah. Besok insya-Allah mungkin pukul 9 kita bersiaran. Esok insya-Allah Fitness Kolbu siri yang keempat. Fitness Kolbu siri yang keempat dalam bab bebanan hati. Ni gangguan lah. Ataupun nanti kita akan sentiasa buat ulang kaji lah, murojaah, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir, Allahu akbar.